Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita pada malam ini dengan membaca Al-Quran Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Wa qala Allah Ta'ala aydan Al-Quran Al-Azim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang baik, dengan perkataan yang benar. Yuslih lakum a'malakum, nescaya Allah akan elokkan segala amalan kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampunkan dosa-dosa kamu. Wa may yuti'illaha wa rasulahu, sesiapa yang mentaati Allah dan Rasul, faqad faza fawzan 'azima, maka sesungguhnya ia mendapat kemenangan yang besar. Shallallahul azim. Yang saya hormati sekali tuan kita serta seluruh ahli kuasa masjid, tuan-tuan muslimin muslimat, ibu ayah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, pertama dan selamanya seperti biasa adalah sama-sama kita panjatkan setinggi-tinggi puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di atas ketentuannya, di atas taufik dan hidayahnya pada malam yang dia ini kita sama-sama dapat berkumpul di Masjid Al-Hasanah ini untuk solat berjemaah, kemudian kita dapat duduk sebentar dalam majlis ilmu, mudah-mudahan sementara nanti masuknya waktu Isyak. Seterusnya ya sama kita juga bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala kurniakan kepada kita. Dengan nikmat tersebutlah pada malam ini kita sama-sama dapat berada di masjid ini. Ulama ada membagikan nikmat ini kepada tiga segala ulangan. Yang pertama disebut sebagai nikmatul ijad, nikmat ijad, nikmat kewujudan kita. Kita tidak pernah memohon untuk hidup, untuk ada di atas muka bumi ini, kita tak pernah mohon. Tetapi Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita, yang menjadikan kita. Itu merupakan nikmat, antara nikmat yang terbesar yang kita wajib syukur. Ada rakan-rakan kita yang Allah dah panggil, ada sahabat-sahabat kita Allah dah panggil. Dah tak ada, dah tak wujud dah ijad ni. Kan? Kita alhamdulillah Allah masih lagi panjangkan usia. Masih lagi kita dapat bernafas, maka masih lagi ada kita di atas muka bumi ini. Itu nikmat yang pertama yang saya rasa kita sama-sama kena syukur banyak-banyak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang kedua iaitu nikmatul imdad. Imdad, nikmat pelengkap kepada nikmat yang pertama tadi. Nikmatul imdad ni sangat banyak. Di mana yang kita juga sedia maklum bahawa nikmat Allah Subhanahu wa taala ni memang tidak terkira, memang tidak terhitung. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Sekiranya kamu nak menghitung segala nikmat Allah, memang nescaya kamu tidak akan mampu menghitung, mengiranya. Jadi nikmatul imdad ini adalah nikmat melekat kepada nikmat yang nikmatul ijad tadi, nikmat kewujudan kita tadi. Antaranya Allah Subhanahu wa taala
Selain daripada menciptakan kita, Allah menciptakan kita dalam keadaan yang sangat sempurna, panca indera yang sangat sempurna. Kaki kita boleh melangkah, tangan kita boleh mencapai, boleh memegang, mata kita masih boleh melihat, telinga kita masih lagi boleh mendengar dengan baik. Itu merupakan semua nikmat indah, nikmat pelengkap. Dan dengan nikmat itu juga pada malam ni kaki kita boleh sampai ke masjid, kan? Walaupun mungkin tak berapa sihat sangat, kan, tak berapa kuat, tapi alhamdulillah dengan nikmat itu, kan, kita masih lagi boleh melangkah ke masjid. Dan dengan nikmat Allah, telinga kita yang boleh mendengar pada malam ni, kan, kita dapat mendengar. Kita dapat duduk dalam majlis ilmu, kita dapat mendengar ilmu yang disampaikan di hadapan ini. Malah bukan saja pada malam ni, malam-malam yang sebelum ini pun, kan, kita dapat menggunakan nikmat telinga kita, nikmat mendengar kita. Itu nikmatul imdad, pelengkap kepada nikmat yang pertama tadi, kan. Nikmatul imdad lagi, ada tuan kuasa masjid rancang program, buat program, kan, itu nikmat imdad, nikmat pelengkap kesempurnaan kepada wujudan kita. Dan nikmat yang ketiga yang kita kena syukur adalah nikmatul irsyad, kan, memang kata apa, nikmatul irsyad, nikmat iman, Islam dan juga nikmat ihsan. Islam, iman dan ihsan. Hari ini kita boleh duduk dalam majlis ilmu, boleh duduk dalam apa, bersungguh-sungguh, sampai untuk solat berjemaah, datang ke masjid. Nikmat ni tadi, nikmat iman, nikmatul irsyad. Okey, nikmat irsyad. Dua nikmat yang pertama tadi ada pada haiwan, ada pada orang kafir, pada orang bukan Islam. Nikmatul irsyad, kan, orang kafir pun wujud, Allah ciptakan, kan. Orang kafir juga Allah Subhanahu Wa Taala bagi nikmat yang sempurna, panca indera yang sempurna dan sebagainya, kan. Malah kadang-kadang kalau kita lihat lebih lagi, orang kafir itu mendapat nikmat apa nama, indah itu berbanding dengan kita, kan. Tetapi bagi orang yang bukan Islam, dia tidak mendapat nikmat yang ketiga ini, iaitu nikmatul irsyad, nikmat iman dan juga nikmat Islam. Atas dasar nikmat iman dan Islam itulah pada malam ini kita boleh duduk. Kita boleh duduk dalam majlis ilmu, kita solat berjemaah dan sebagainya. Sebab apa? Sebab hati kita itu penuh keyakinan kita, keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita kena bersyukur, kan, sebab Allah Subhanahu Wa Taala pilih kita, memilih kita untuk sama-sama sampai ke rumah Allah ini, untuk solat berjemaah, untuk baca Quran, berzikir dan sebagainya, untuk dalam ke arah pengabdian kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau Allah tak pilih kita, malah hari kita tak sampai ke sini, kan. Sebab tu tak boleh kata dengan usaha kita sampai ke masjid pada malam ini. Tidak, dengan Allah pilih, Allah permudahkan, Allah lapangkan masa, Allah bagi ruang kepada kita. Sebab tu malam ini kita sampai sini, kan. Tapi kalau Allah tak izinkan kita nak sampai tapi Allah tak izinkan, maka tak akan sampai kita, kan. Ya, sakit ke, tak sihat ke, kita rosak ke, macam-macam alasan, kan, kalau Allah tak izinkan. Tapi alhamdulillah Allah izinkan. Sebab tu bersyukur kepada orang yang Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa melapangkannya, sentiasa mempermudahkan. Tidak semua orang dapat nikmat ini, nikmat lapang, nikmat mudah untuk apa nama, beribadat kepada Allah, sampai ke masjid, duduk dalam majlis ilmu ni bukan semua orang dapat, bukan semua orang dapat, kan. Ada orang dia dapat seminggu sekali, Allah lapangkan dia seminggu sekali. Ada orang Allah lapangkan dia satu minggu 2 kali ataupun 3 kali. Ada orang Allah lapangkan masa dia, Allah bagi izin setiap hari, malah bukan pada malam, daripada subuh sampai ke zuhur, sampai ke asar, masuk maghrib, isyak, esok ulang balik, Allah bagi izin. Allah izinkan dia untuk sampai ke rumah Allah untuk solat berjemaah. Tidak semua orang dapat ini, tidak semua. Sebab tu saya mengajak diri saya, kan, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala di atas Allah Subhanahu Wa Taala memilih kita untuk berada dalam majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan apabila Allah pilih kita duduk dalam majlis ilmu, kita perbetulkan niat kita, mudah-mudahan kita duduk dalam majlis ilmu, kita mendapat keberkatannya, kita mendapat hidayahnya, kita
kita mendapat redha daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan dia menjadi ibadah kepada kita. Jadi insyaAllah panjang sikit mukadimah dia. Sajalah saya sebut tentang nikmat ini, kan? Kadang-kadang bukan kita tak tahu, cuma kadang-kadang kita terlepas pandang. Maksud saya lah, saya nasihatkan diri saya sendiri. Kadang kita bila orang tak beringat ni, kita lupa. Bukan kita tak tahu, kadang kita terlupa. Jadi mudah-mudahan kita masuk dalam orang yang sentiasa bersyukur. Sebab Allah jadi kepada orang yang banyak bersyukur atas nikmat ini, Allah akan tambah. Jadi syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Jadi kalau bersyukur, pasti kata Allah, aku akan tambah. Cara Allah nak tambah macam-macam cara, kan? Macam-macam cara. Tapi ingat, kata Allah, sekiranya kamu kufur, sekiranya kamu tidak mensyukuri segala nikmat yang aku punyakan, sesungguhnya kata Allah, azab aku sangat pedih. Nauzubillah min zalik. Baik, tuan-tuan dan puan, dua yang dirahmati Allah sekalian, kita sambung bacaan kita surat 292. 292 tadi dia pendek yang malam ni. Malah kalau minggu 3 tajuk, begini 3 tajuk. Okey, baik. Tajuknya pada malam ni iaitu berkaitan dengan dalam bahasa Melayunya sampai yang ada tu surat 292 mengutamakan orang lain melebihi daripada diri dia. Tajuk ni pun tajuk biasa lah. Okey, tajuk biasa. Okay. Dalam bahasa Arab disebut yu'thiru ala nafsihi. Kita Arab je lah. Kita baca ni kitab terjemahan. Saya pun bahasa Arab ni kerana boleh baca dah sekarang ni. Makna tak boleh faham ke? Sikit-sikit tu boleh lah, kan? Dia ada terjemahan ni tak apalah. Yang penting kita baca, kita faham, kita amalkan. Kalau faham pun tak amal pun tak ada makna juga, kan? Kita cuba amalkan sama-sama lah. Saya yang baca kat depan ni lebih-lebih lagi, kan? Mana yang sebut bahawa orang yang sampai kat depan ni, kan, besar dia punya tu. Kan takut-takut kita ni cakap je kat depan ni, tapi kita pun tak kuat. Itu yang menjadi ketimpangan diri saya lah. Jadi mudah-mudahan Allah bagi hidayah, petunjuk, dan juga Allah beri taufik, kekuatan untuk kita melaksanakan apa yang kita belajar. Baik, mengutamakan orang lain melebihi daripada diri dia. Kata pengarang rahimahullah, Muslim sejati itu lebih mengutamakan orang lain berbanding dirinya sendiri walaupun dia miskin. Kerana Islam mengajar para penganunya agar berbuat demikian. Sebagai seorang Muslim yang sejati, dia ni dia faham bahawa mengutamakan orang lain dalam situasi-situasi yang tertentu, dalam keadaan-keadaan yang dibenarkan dengan agama itu dituntut oleh agama kita. Kita mengutamakan orang lain. Walaupun dia kata kita ni susah, walaupun kita ni miskin, walaupun kita ni duit tak banyak dan sebagainya. Sifat mementingkan kesejahteraan, kebahagiaan orang lain ini melebihi daripada diri sendiri adalah sifat utama dalam Islam untuk Muslim yang baik, yang membezakannya dengan orang lain. Sifat kita nak lihat, nak tengok orang lain bahagia, nak tengok orang lain senang, nak tengok orang lain sejahtera, kan? Dengan sedaya upaya kita, setakat mana yang kita mampu untuk nak membahagiakan orang. Ini sifat yang sangat mulia, yang sangat dituntut dalam agama kita. Sebab tu ada tamparan dia kata apa? Indahnya hidup ni bukan berapa ramai orang kenal kita. Saya terjumpa lah. Indahnya hidup ni, hidup kita ni bahagia, seronok, kan? Bukan berapa ramai orang kenal kita, tetapi indahnya hidup ini berapa ramai orang bahagia, orang seronok kerana kita. Gimana? Mudah ayat kan? Tapi pada saya sangat mendalam maksud itu, ya? Hidup kita ni indah, bukan berapa ramai orang kenal kita. Sebut nama ni orang kenal.
Bukan itu indahnya hidup ni. Hidup kita ni indahnya apabila apa? Berapa ramai orang seronok, orang bahagia, orang senang dengan sebab kita, kerana kita. Itu baru yang indahnya hidup. Mudah-mudahan kita fahamlah maksud yang mudah tu. Maknanya berapa ramai orang dengan sebab kita ni orang rasa senang. Salah satunya kita nak membahagiakan orang adalah dengan cara kita apa? Kita mengutamakan orang lain. Ini satu bulan kita akan pergi sikit. Cuba contohnya. Baik. Kata pengarang kita orang-orang Ansar. Orang-orang Ansar ni, kita sebut orang Ansar ni, dia ada berkait dengan hijrah Nabi lah kan? Orang Ansar dan Muhajirin. Allah Subhanahu Wa Taala meridai mereka. Mereka merupakan pelopor pertama dalam sifat tersebut setelah Rasulullah SAW. Terdapat ayat Al-Quran yang diturunkan, ayat Quran khusus turun memuji golongan Ansar ini, yang kekal sinarannya menyinari kemanusiaan tentang sifat pemurah dan mengutamakan kesejahteraan orang lain. Mereka menyambut saudara Muhajirin, orang berhijrah daripada Mekah ke Madinah. Mereka tidak mempunyai apa-apa lalu memberikan segala-galanya yang mereka miliki. Ini contoh dia bagi. Contoh ni memang kena tepat. Selepas daripada Rasulullah yang suka mengutamakan orang lain, selepas ni adalah disebut sini adalah sifat orang-orang Ansar. Orang-orang yang membantu, orang yang berhijrah disebut sebagai Muhajirin. Sebab tu Allah rakamkan pujian terhadap golongan Ansar ini dalam surah Al-Hashr ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna 'ala anfusihim walau kana bihim khasasah wa man yuqa syuhha nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah, telah beriman, orang yang asal di kota Madinah itu, iaitu orang Ansar, sebelum kedatangan mereka, yakni sebelum kedatangan orang Muhajirin, mereka mencintai orang yang berhijrah kepada mereka, dan mereka tiada menaruh keinginan dalam hati mereka terhadap apa-apa yang diberikan kepada orang Muhajirin, dan tidak mengharapkan apa-apa balasan daripada orang-orang yang mereka tolong itu. Dan mereka mengutamakan, yakni orang-orang Muhajirin atas diri mereka sendiri sekalipun mereka dalam kesusahan. Dan sesiapa yang dipelihara daripada kekikiran yang kedekut, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Ini contoh bagaimana sifat ataupun akhlak orang-orang Muhajirin yang sama-sama yang berhijrah daripada Mekah ke Madinah, yang dibantu oleh orang-orang Ansar di Madinah. Allah rakamkan pujian kepada mereka, kan? Kalau kita baca sejarah ringkasnya kan, mereka disanggup mengorbankan harta benda, malah isteri, kan, sanggup menceraikan isteri, kan? Mereka kemudian diberi kepada kaum Muhajirin. Itulah pengorbanan orang-orang Ansar terhadap golongan Muhajirin, sehingga kan Allah Subhanahu Wa Taala rakamkan pujian mereka dalam surah Al-Hashr seperti mana yang saya baca tadi. Itu contoh. Yalah, bila kita kita sebut memberi keutamaan, cuba membahagiakan orang lain, kan? Memang itu sebenarnya sangat-sangat disukai, sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ini semua kita sedia maklum, kan? Sebab itu dalam satu hadis berkaitan dengan manusia yang paling dicintai dan paling bermanfaat, kan? Kalau boleh saya baca di sini sebagai ulangan. An Ibni Umar anna rajula jaa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah ayyun nas uhibbu ila Allah wa ayyul a'mal uhibbu ila Allah azza wa jalla
Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Uhibbun nas ila Allah Ta'ala anfa'uhum lin-nas. Wa ahabbul a'mali ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu 'ala muslim, aw takshifu 'anhu kurba, aw taqdi 'anhu daynan, aw tatrudu 'anhu ju'an, wa li an amshiya ma'a akhi fi hajati ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid," yakni Masjid Al-Madinah, syahra, atau kama qala. Daripada Ibn Umar bahwasanya ada seorang lelaki datang jumpa dengan Rasulullah SAW, dan dia berkata, "Wahai Rasulullah, manusia apa yang paling dicintai oleh Allah? Dan amalan apakah yang paling dicintai oleh Allah?" Ada dua dia tanya. Yang pertama dia kata, manusia mana yang paling dicintai oleh Allah? Ini ulangan ini, kita dah biasa dengar hari ini kan? Kemudian apa kata Nabi? Nabi SAW menjawab, "Ahabbun nas ila Allah Ta'ala anfa'uhum lin-nas." Manusia yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah yang paling memberi manfaat kepada manusia lain. Maknanya kalau kita, sikap kita suka memberikan kebahagiaan, nak tengok orang lain senang, memberi keutamaan ni maksudnya kita nak bantu dia, nak tolong orang lain, nak tengok orang lain tu seronok, nak tengok orang lain sejahtera, nak tengok orang lain tu bahagia, kan? Dia suka nak memberi kebahagiaan, memberi manfaat kepada orang lain. Orang ini, kata Nabi, adalah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mudah-mudahan bila kita tahu ini, kita cubalah sedikit untuk kita dapat, kan? Ini dah tahu dah ni, dah kita dah tahu. Saya yang baca ni pun saya dah tahu. Kemudian mudah-mudahan selepas tahu tu dia pergi yang step yang kedua yang bisa saya sebut. Lepas tahu ni apa? Lepas tahu. Lepas tahu belum bukan baik. Lepas tahu ni dia baru mahu, kan? Baru nak buat. Belum buat lagi, ni tahu. Duduk masih duduk dalam majlis ilmu ni belum buat lagi, kan? Paling kurang tertanam dalam hati kita, punya manusia yang Allah paling cinta, manusia yang Allah paling suka adalah orang yang beri manfaat kepada orang lain. Tanam dalam diri saya yang baca, tanam dalam diri saya, kan? Bahawa kita akan buat, boleh buat tak boleh buat, dan itu pilihan, kan? Tanam dalam diri dulu, niat dulu, pasal niat dulu, nak buat sesuatu yang boleh memberi manfaat kepada orang lain. Banyak cara untuk nak beri manfaat kepada orang lain, banyak. Dan yang ketiga, lepas mahu tu apa? Mahu. Yang ketiga, baru mampulah. Kita doa supaya kita mampu buat. Kita mampu buat. Kadang-kadang kita dah ni banyak tahu memang tak ada masalah, ramai orang tahu. Ramai juga orang yang nak, tapi tak ramai orang yang kadang-kadang yang mampu buat, kan? Sama ada dia sendiri tak usaha sungguh-sungguh nak buat, ataupun kadang-kadang dia dah usaha tapi Allah tak izinkan. Allah tak izinkan. Mampu buat tak mampu buat tu sebenarnya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah membuat Muslim yang lain bahagia. Dan kita tolong orang, kita bagi keutamaan kepada orang lain, kan? Pasti dia, orang yang akan kita bagi keutamaan tu, orang yang kita tolong tu, orang yang kita bantu, dia akan rasa seronok, akan rasa bahagia. Ini fitrah, kan? Orang yang dalam kesusahan, bila kita bantu, dia akan rasa seronok, dia akan rasa bahagia. Ini fitrah lah. Tak tahulah tuan-tuan, kalau kita ni susah, orang datang bantu kita tak rasa seronok, itu something wrong somewhere lah. Ada benda yang tak kena. Fitrahnya, bila orang tu susah, ada orang membantu, dia akan rasa seronok, dia akan rasa bersyukur atas pertolongan tersebut. Itu fitrah, kan? Dia akan rasa bahagia. Ini kalau kita dapat buat ini, kan kita boleh memberikan kebahagiaan kepada orang lain. Menurut hadis berani ini, kan? Bahawa kita berusaha supaya buat sesuatu yang boleh menyebabkan orang lain rasa bahagia dengan kita. Ingat tadi kan, indahnya hidup ini apabila ramai orang bahagia kerana kita. Ayat tadi tu kan, pertama sebut itu.
indahnya hidup kita di atas muka bumi ini, dalam kampung kita ke, dalam masyarakat kita ni, apabila orang ramai bahagia kerana kita. Kemudian wa haqqul a'mal ila Allah Ta'ala sururun tudkhiluhu ala muslim. Kemudian apa lagi? Mengangkat kesusahan dari orang lain. Atau takshifu anhu kurbah, atau taqdi anhu dainan. Disebut dalam hadis ini membayarkan hutang. Bayar hutang, tolong bayar hutang pun termasuk dalam perkara-perkara yang Allah suka. Tajuk dia selepas ni, lepas tajuk ni tajuk tentang bayar hutang kan. Kemudian apa lagi? Atau tatrudu anhu ju'an, ataupun kita menghilangkan kelaparan. Menghilangkan kelaparan orang. Okay, maksudnya kita tolonglah kita tengok orang susah, tak cukup makan dan sebagainya, kita bantu. Hari ini amalan-amalan yang Allah Subhanahu Wa Taala suka. Ila akhirah. Okey, maqal hadis dia Al-Tabrani. Jadi mengutamakan orang ni merupakan satu kita kata perkara yang apabila kita buat, Allah Subhanahu Wa Taala akan suka. Kehidupan Rasulullah SAW ini diliputi oleh sifat lebih mengutamakan kesejahteraan orang lain, dan baginda juga menanamkan sifat tersebut dalam hati Muslim generasi pertama. Sahal bin Sa'id menceritakan, seorang wanita membawa pakaian daripada kapas semasa burdah, lalu berkata, aku telah menjahitnya dan tanganku sendiri untuk kamu pakai. Dan tangan Rasulullah dia bawa satu pakaian yang dia jahit, dia nak bagi kepada Rasulullah SAW. Dia kata, aku jahit sendiri, aku jahit sendiri dengan tanganku. Rasulullah SAW mengambilnya kerana baginda memang memerlukan. Rasulullah ambil kan, bila wanita itu bagi, Rasulullah ambil. Baginda keluar kepada kami dengan memakai pakaian tersebut. Dia bagi, Rasulullah pakai, dia Rasulullah berjumpa dengan para sahabat. Kemudian lalu si fulan, ada seorang sahabat, berkata, berikanlah dia kepadaku. Dia kata kepada Rasulullah, boleh baju tu bagi aku, kan? Sebab apa dia kata? Alangkah indahnya, cantik. Kita nampak baju tu cantik, boleh tak kita bagi kepada aku? Rasulullah berkata, baiklah. Baginda duduk di majlis tersebut, dan bila baginda kembali, baginda telah melipat pakaian itu dan mengirimkannya kepada lelaki tadi. Dan balik, dah tahu kan lelaki itu minta tadi tu. Rasulullah balik lepas pakai, lipat hari itu, kemudian minta sahabat lain bagi kepada lelaki yang minta tadi. Kemudian apabila Rasulullah itu, kemudian orang sahabat-sahabat lain katalah, orang kata kepada lelaki itu, engkau tidak patut berbuat begitu. Tak patutlah. Itu kan Rasulullah pakai. Rasulullah pun suka baju tu, kan, sebab cantik. Rasulullah memakainya kerana baginda perlukannya, lalu engkau memintanya, sedangkan engkau tahu baginda tidak pernah menolak permintaan orang. Sedangkan dia tahu bahawa Rasulullah ini apabila diminta pertolongan, baginda Nabi SAW tidak akan menghampakan. Itu antara sifat Nabi. Dia berkata, aku tidak memintanya supaya aku dapat memakainya, tetapi aku memintanya supaya dapat menutupku. Sahal berkata, dan tidak lama kemudian ia menjadi kain kafan kepada Sahal ini. Hadis lain dia Imam Bukhari. So dalam hadis ini kita menceritakan bahawa sifat Nabi SAW apabila melihat ada orang memerlukan, maka sifat Nabi dia akan mengutamakan. Walaupun kalau tak bagi pun tak ada masalah, kan? Memang itu baju itu diberikan oleh manusia tersebut kepada Nabi SAW. Tapi sifat Nabi ini mengutamakan orang lain. Contoh yang ditunjukkan oleh Nabi SAW, maka Nabi bagi kepada orang tersebut. Ini antara sifat yang kita boleh jadikan sebagai contoh. Kita nampak macam senang kan, tapi kalau kena kat kita ni belum tentu, kan? Belum tentu. Kerana kita bagi ke orang tu hak bagi yang kita tak boleh pakai. Banyak kita macam itulah. Allah Alam lah, kan? Yang dah reject, yang dah lama dalam almari,
Yang collar pun dah naik kuning dah. Kuning itu bukan pasal apa? Pasal lama tak pakai. Itu kerana kita banyak bagi kawan Allah malam, kan? Okey. Rasulullah selalu merasa gembira jika didikan yang akan mengutamakan kesejahteraan orang lain itu membuahkan hasil dalam kehidupan kaum muslimin. Apabila terjadi krisis seperti mana kemarau ataupun keburukan, maknanya Nabi mengharapkan akhlak ini kan mengutamakan orang lain ini bukan sahaja pada zaman Nabi, sampailah kepada zaman kita pada masa-masa yang akan datang. Akhlak ini sekiranya kita amalkan, insya-Allah akan nampaknya keindahan akhlak seorang muslim itu. Khususnya disebut di sini dalam keadaan-keadaan krisis, bencana, kan? Jadi kita dah pada hari ini kita pun duit tak ada banyak kan, tapi kita lihat jiran kita mungkin susah, dia ditimpa ujian, ditimpa musibah, dia mungkin memerlukan, maka kita memberi keutamaan, kita bantu dia. Walaupun kita pun tak senang mana, kita pun tak ada duit banyak sangat, kita pun tak kaya mana, kan? Tapi disebabkan ada golongan lain yang memerlukan, yang lebih memerlukan, maka kita bantu, kita mengutamakan orang lain. Itu adalah dituntut dalam agama kita. Baik, ada tiga keadaan. Keadaan yang mana yang kita boleh diberi keutamaan ataupun tidak. Okey. Tak ada dalam kitab tu, tapi bila saya baca dalam kitab dalam buku akhlak ni disebut dalam bab al-ithar. Al-ithar ni dia tentang kewajipan mengutamakan orang lain ni, ada perbahasannya. Okey, keadaan yang kita larang, umumnya memang Islam suruh kita mengutamakan orang lain, kan? Tapi dalam keadaan itu ada keadaan yang dilarang, yang tak boleh. Okey, keadaan yang dilarang masa bila? Apabila perkara tersebut memang wajib ke atas kita, maka kita kena utamakan diri kita dulu. Bila keadaan wajib, contoh dia bagi sini. Saya baca tengok di 3 tempat contoh-contoh yang samalah. Contohnya kita dan kawan kita ni dalam keadaan batal wudu. Dalam keadaan kita batal wudu dan yang kita ada hanya sebotol air. Contohlah ni kan. Tak ada air lain dah. Ada sebotol air untuk kita berwudu. Kita perlukan air itu untuk kita berwudu, untuk kita solat. Kawan kita pun perlukan juga air untuk dia berwudu, untuk dia solat. Kan? Dalam keadaan itu kita kena utamakan diri kita dulu. Jangan kita kata nak ambil air ni, ambil semayang, aku tak apa, aku tak semayang apa, ambil wudu, aku semayang dulu. Tak. Sebab semayang itu wajib juga ke atas kita. Dalam keadaan ini utamakan kita dulu. Boleh faham betul? Benda yang wajib, yang berkait dengan syariat, yang wajib pada hari kita, benda wajib, maka kita kena utamakan kita dulu. Itu contohlah. Contoh lain mungkin kalau kita dah pernah apa, kita pernah pergi ke Mekah atau pergi mana-mana kita terbang kan, sebelum kita apa, kemudian buat tengok ke apa, sebelum nak terbang kan, para pegawai dia akan bagi briefing dulu kan. Sekiranya ruang kabin apa tidak cukup oksigen dan lebih kurang itu kan, ruang corong udara akan keluar. Kemudian dia akan kata apa, disuruh kita pakai dulu. Saya pun tak ingat nama tanah terbang ni. Disuruh kita pakai dulu, baru kita bagi pada orang lain. Sebab apa? Nak jaga diri kita dulu. Sebab jaga nyawa kita dulu. Bukan pada masa itu kita pun dah setengah nyawa, tak apa. Ustaz kata mengutamakan orang lain, ambil dulu corong ni. Bukan. Sebab contoh itulah, tiga benda tu dia melibatkan dia melibatkan nyawa, maka kita utamakan diri kita dulu. Okay? Jadi kita kena faham, kan? Walaupun dalam agama kita suruh utamakan orang lain, dalam bab berkaitan dengan syariat, dalam bab berkaitan dengan darurat ini kan, jaga nyawa dan sebagainya ini, maka kita kena utamakan diri kita dulu. Dengan kita kata nak ambil ni, aku tayang pun tak apa, aku pergi cari dulu kan, itu tak kena.
Itu kes kalau tak ada air, tak ada yang salah. Tapi kalau ada air banyak, semua tu lain lah, tak apa, ambil lagi. Aku ada satu kata lagi nak cerita, tak apa. Ini memang tak ada lah. Kita bagi ini menyebabkan kewajipan yang wajib atas kita tadi itu kita tak dapat buat. Tak dibenarkan, kan? Tak boleh di dalam tu, kan? Yang kedua, keadaan apa nama kita kata makruh, ditegah, iaitu dalam apabila kita mengutamakan perkara-perkara yang berkaitan dengan sunat, amalan-amalan sunat. Boleh kita suruh, kita bagi ke amalan orang lain, tapi dia ditegah, makruh. Contoh di sini, berdiri di saf pertama ni, duduk saf depan ni, kan? Ini banyak kita ni. Ini kira ni saf depan ni sudah ni afdal, lebih utama, kan? Kita duduk depan lah, orang kita apa? Mari duduk depan, aku duduk belakang, apa tak apa? Kan? Kita bagikan banyak, kita bagi laluan, kan? Okey, silakan, kan? Okey, penuhkan nampak kita duduk di layar, kan? Belakang ni. Itu mengutamakan dalam keadaan yang ditegah. Sepatutnya kita lah pergi depan tu. Sebab itu bukanlah sunat, kan? Jadi banyak berlaku ni. Dia duduk, kalau dia parking kat situ, tak tahu lah masjid dia tak ada kot, kan? Dia duduk kat situ, walaupun depan kosong, kan? Kosong, kan? Dia tak duduk, tak tahu. Silakan. Ustaz, saya nak tanya lah. Dah depan kosong, yang belakang imam tu, yang belakang ikut imam tu ada yang Allah-alam lah. Kalau imam tu batal, yang belakang tu kena cover tu. Habis bulu-bulu nak belakang imam tu menyona. Itu balai. Dia memanglah duduk belakang imam ni orang yang boleh menggantikan imam. Orang kata apa kalau dalam sekolah ni kekananan pangkat, ke kanan dari segi ilmunya, dari segi bacaannya, betul. Itu satu part. Tapi banyak lagi yang depan ni kosong. Bukan ini satu part lah yang duduk kan belakang imam ni, kan. Saya nak sebut dari sini yang sah yang lain. Karena kita memang gitu tu. Kalau dia duduk kat situ mana tak betul lah, kan? Sedangkan depan ni lebih afdal, lebih sunatnya, kan? Lebih banyak kebaikan dia, ganjaran dia di depan, soal depan. Tapi kita duduk, kita bagi laluan kepada orang lain. Ini tak berapa betul lah, benda yang ditegah. Bukanlah sampai berdosa, tapi benda yang tidak sepatutnya berlaku. Itu contoh. Seolah-olah macam apa sebut sini? Seolah-olah macam ni kita ni tak apa-apa nak bersemangat, nak rebut kebaikan yang tu. Pahala ada di saf hadapan ni, kan? Kita seolah-olah macam apa? Tak bersemangat. Kita kata dalam buku disebut tidak bersemangat, tak bersungguh-sungguh. Tak apalah, ambillah. Seolah-olah macam tu. Itu kita kata apa, salah faham dalam kita nak memberi keutamaan kepada orang lain. Itu contoh lah. Mungkin ada contoh lain, contoh yang lebih maklum. Dan yang ketiga, yang harus ni, yang banyak yang kadang kita boleh mengutamakan orang lain, kan? Contohnya kita ada makanan, kita pun bukan banyak sangat, kita pun lapar juga, kan? Tapi kalau kita bagi ke orang, tidaklah sampai kita ni jadi mati ke, sampai ke mulut tak, kan? Kita bagi. Itu contoh, kan? Kalau kita ingat ni masa kita Allah Alam, kan, masa belajar civic kan dulu, sekolah-sekolah rendah dulu. Contoh yang dia bagi saya lupa, bila kita naik bas, kita nak bantu nak naik bas, nampak orang tua bagi dia naik dulu, contoh, kan? Ataupun kita duduk atas bas ke atas kereta api ke apa, nampak orang tua bagi kursi dia duduk, nampak orang mengandung bagi. Itu contoh-contoh lah utamakan oleh benda-benda yang harus. Ini yang dalam kehidupan kita ni banyak kita lupa lah utamakan oleh dalam perkara-perkara yang harus ni. Kalau kita bantu di bank, kan, kita bantu dekat bank, kita ni dah bantu lama dah ni. Tengok sampai pakcik, orang tua, kan, pakcik tu pun dalam bertukar, kita relax pada dia, kan, buat tak nampak. Orang yang faham, dia akan bagi laluan. Cuma masalah sekarang ni, kita seorang faham, orang lain tak faham. Kita bagi lepas, orang belakang kita pula nanti mungkin dia marah dan sebagainya, kan.
Batal US lah. Yang ladies first tu boleh. Kita utamakan perempuan. Saya nampak macam ni. Dia ladies first, lawan dengan Islam, al-rijal qawwamuna 'ala an-nisa, kan? Tengok keadaan. Okey. Ada kadang-kadang itu memang kita utamakan orang yang lemah, bukan ladies, bukan orang yang memerlukan, orang yang kita rasa memang dia ni patut diberi keutamaan. Okey. Kenapa ladies first tu orang dah masa ni betul lah, kan? Tapi tengok keadaan juga. Kalau ladies itu dia memang dia kuat, datang orang tua, tahu pula orang lelaki, takkan nak guna ladies first juga. Tak kena lah, tak kena. Tengok situ. Allah Alam tu pada saya lah, kan? Lepas tu Islam disebut utamakan orang ni ada apa? Ada panduan dia. So dia tak kira lelaki ataupun perempuan. Dia tengok keadaan. Jadi apa nama? Yang ketiga ni harus yang kita rebut, kita ambil peluang, kan? Kan utamakan orang lain. Saya rasa cukup lah setelah tu, ya. Mudah-mudahan tadi kita pada malam ini berkaitan dengan apa nama membantu memberi keutamaan kepada orang lain ini, ya, dia memberi manfaat kepada kita. Sebab di sana banyak keistimewaan dia, banyak. Apabila kita mempermudahkan orang, Allah akan mempermudahkan urusan kita. Nah, apa lagi? Kan dengan hidup ni, apabila Allah mempermudahkan urusan kita, merupakan satu nikmat yang sangat besar. Allah memudahkan urusan kita ni. Kadang-kadang kita buat benda sikit je, tapi Allah bagi lebih. Itu tanda Allah memudahkan urusan kita. Kita mengajar anak kita baca Quran, kita mengajar sekali dia dapat faham, kan? Mengajar sekali sikit baca Quran, kalau kita baca Quran, kan? Kita ajar sekali dua kali dia dah ingat, dia mudah dapat, kan? Itu salah satu cara Allah mempermudahkan urusan kita. Mungkin dengan sebab kita sebelum ni banyak mempermudahkan urusan orang lain. Disebut kan, Allah nak permudahkan urusan kita ni dengan berbagai cara, dengan macam-macam cara. Yang kadang-kadang kita sampai tak perasan yang Allah telah pun mempermudahkan urusan kita, kan? Kita boleh duduk tenang, hati tenang ni, mungkin dengan sebab sebelum ni kita ada banyak memudahkan orang lain. Kita buat perkara-perkara yang ramai orang bahagia, ramai orang seronok. Sebelum ni yang kita tak perasan, kita pun tak pernah catat. Kita tolong orang, kita buat bagi orang seronok, kita tak pernah tulis, kan? Tapi hari ini Allah sedang balas kepada kita. Yang kadang-kadang kita tak sedar, Allah sedang membalas segala kebaikan yang telah kita buat kepada orang. Kalau kita tak renung, kalau kita tak teliti, tak tenung betul-betul, kita tak nampak. Tapi kalau kita renung betul-betul apa yang kita dapat pada hari ini, insya-Allah kita akan tahu, oh, punya banyak dah Allah balas kepada kita, kan? Berbandingkan dengan orang lain mungkin. Kemudahan banyak dah kita dapat, kan? Selain daripada itu, apabila kita mengutamakan orang ini pada hari akhirat kelak, Allah Subhanahu Wa Taala akan melapangkan kita, akan menghilangkan kesulitan kita pada hari kiamat. Ada hadis-hadis banyak yang menceritakan tentang kelebihan bagi orang yang memudahkan urusan orang ini. Jadi mudah-mudahan kita termasuk dalam orang yang memberi manfaat. Khairun nas anfa'un nas. Sebaik manusia adalah orang yang memberi manfaat kepada manusia yang lain, insya-Allah. So saya nak tutup dengan kata-kata tadi, kan? Indahnya hidup ini bukan berapa ramai orang kenal kita, tetapi indahnya hidup ini berapa ramai orang seronok, orang bahagia kerana kita. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ada manfaat apa yang kita kongsi pada malam ini. Yang baik daripada Allah, segala yang lemah dan kurang semuanya datang daripada diri saya yang banyak kekurangan, banyak kelemahan ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan mubaraka wa ma'suma. Allahumma أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين.
Billahi taufiq wal hidayah wal ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.